Biasanya, cerita perempuan jatuh cinta dengan pembunuh ni hampa tengok dalam movie je kan? Guess what? Dalam real life pun ada. Siapa sangka pembunuh bersiri pun boleh jadi tarikan ramai kaum wanita. Ada yang sanggup ajak berumah tangga tak guys? Ish, gila ke apa? Handsome sangat ke sampai nak ajak kahwin tu? Baru-baru ni, kita digemparkan dengan berita anak jutawan Thailand, Apichai Ongwisit yang berpenampilan menarik, rupa-rupanya pembunuh bersiri yang kejam. Selain Apichai, fail jenayah antarabangsa menyaksikan ramai lagi pembunuh kejam yang sering menggunakan rupa paras dan gaya macho untuk memperdaya mangsa. Hari ini, kita nak bongkar beberapa pembunuh kacak yang disebut-sebut dan menjadi kegilaan ramai wanita. By the way, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen jika you guys ada idea untuk next video. Ted Bundy. Ted Bundy boleh dikatakan antara paling popular dalam kalangan pembunuh bersiri. Dia ni mengaku dah bunuh lebih 30 wanita. Cara dia simple je. Dia pretend perlukan pertolongan dari mangsa untuk merawat luka dan meraih simpati. Modalnya senyum manis dan tutur kata lembut. Dia minta tolong dengan mangsa untuk angkat buku atau apa saja barang dan dimasukkan ke dalam keretanya. Mangsa-mangsa ni bukan syak apa-apa pun. Manakan tidak, dia percaya dengan ayat dan wajah Ted. Mereka semua tolong lelaki ni tanpa tahu fakta yang dia merupakan pembunuh bersiri dan dah bunuh 30 gadis di negara itu sekitar tahun 1970-an. Sebaik je mangsa berada dalam kereta, dia terus pukul mereka sampai pingsan. Antara mangsanya, Nancy Wilcox, Roberta Parks, Brenda Bowles, Kimberly Rich, Catherine Devine dan ramai lagi mangsa kekejaman Ted Bundy ni. Kesemua mangsa dirogol dan dibunuh serta mayat mereka disorok di dalam hutan yang jarang orang pi. Kadang-kadang, dia mai semula ke kawasan tu dan rogol mayat yang dah reput. Ada juga kes dia simpan tengkorak mangsa dalam apartmen, malah dia tidur bersama trofinya tu. Gila Kekejaman Ted jadi mimpi ngeri buat wanita di Utah, Seattle, Oregon dan Washington. Dalam tempoh 6 bulan je, 6 gadis dilaporkan hilang dan keadaan ni cetuskan panik orang ramai. Pada tahun 1975, Ted ditahan oleh polis atas tuduhan mencolek dan melakukan serangan. Dia dipenjara sementara pihak polis buka siasatan kes bunuh terhadapnya. Namun, pada 1977, dia melarikan diri dari penjara waktu perbicaraannya berlangsung di Aspen, Colorado. Selepas beberapa minggu ditangkap, dia berjaya sekali lagi meloloskan diri. 2 minggu berikutnya, dia kembali membunuh. By the way, dia ni study law, okay? Sis dengar juga, dia cuba untuk bela diri sendiri semasa perbicaraan kes beliau di mahkamah. Amboi, bukan main confident lagi dia. Walau bagaimanapun, Ted mengaku bersalah bunuh 30 wanita dan dihukum mati menggunakan kerusi elektrik pada 24 Januari 1989. Paul John Knowles. This guy digelar sebagai pembunuh Casanova sebab gaya dia yang tersendiri. Disebabkan tu jugalah, ramai wanita tertarik dengan Paul ni. Sis rasa sebab rupa dan gaya dia yang menepati ciri-ciri lelaki idaman. Hampa sanggup ke? Paul ni dah bunuh 35 orang tau. Walaupun ada rupa, sis tak sanggup lah weh. Paul digilai kerana pemakaiannya yang kemas dan lengkap dengan pakej macho. Ini memudahkan dia untuk pikat wanita. Paul mengaku salah membunuh 35 orang dan 3 pembunuhan pertama berlaku selepas dia putus cinta. Bermula dari 3 orang, kemudian dia cari mangsa lain. Dalam masa 4 bulan je, lelaki berasal dari Orlando, Florida ni dah bunuh 18 orang wanita. Ada yang ditembak, dibunuh ketika bersiar-siar, ketika berkemah, malah ada mangsa yang dirogol. Daripada 20 mayat yang ditemui, 3 daripadanya adalah kanak-kanak dan 3 lagi adalah orang tua. Pada 18 Disember 1974,
Paul ditembak mati anggota polis yang ditugas untuk bawa dia ke Georgia. Beliau ditembak selepas cuba rampas senapan milik Sheriff Early. Richard Ramirez. Seramai 13 orang dah jadi mangsa bunuh dia ni. Percaya atau tak, Richard terima beratus surat dari wanita ketika pembicaraannya. Surat-surat yang diterima tu penuh dengan kata-kata yang menggairahkan. Ada yang sanggup tunggu dia di luar mahkamah berjam-jam semata-mata nak dapatkan perhatiannya. Richard akhirnya kahwin dengan salah seorang peminatnya. Ish, tak takut kau? Dia lahir pada 28 Februari 1960 di Texas, Amerika Syarikat. Pembunuhan pertama yang dilakukan pada usia 24 tahun. Mangsa pertama dia, seorang wanita warga emas berusia 79 tahun. Wanita malang ni diserang secara seksual, ditikam dan dibunuh masa Richard merompak rumah wanita ni. Serangan seterusnya berlaku 9 bulan selepas kes berkenaan. Pada 17 Mac 1985, Richard serang seorang wanita, tapi wanita tu berjaya larikan diri. Tak puas hati dengan perkara tu, dia bunuh pula kawan sebilik wanita yang berjaya selamatkan diri tu. Pembunuh gila ni turut mengorek mata mangsa dan melakukan serangan seksual sebelum menikam mereka sampai mati. Dalam masa setahun je, Richard dah bunuh lebih 12 orang dan seksa 25 orang mangsa. Richard ditangkap pada 31 Ogos 1985 selepas cedera dipukul orang awam sebab cuba mencuri kereta. Dia akhirnya didapati bersalah atas 43 pertuduhan termasuk 13 kes bunuh, 5 cubaan membunuh dan 11 serangan seksual. Menariknya, waktu dipenjarakan, Richard menerima 75 pucuk surat daripada peminatnya. Mereka kemudiannya kahwin pada 1996 di California San Quentin State Prison. Richard meninggal dunia pada 7 Jun 2013 akibat beberapa komplikasi penyakit. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer ni charming sebab rupa dia klasik American dan digelai ramai wanita kat sana. Dia dah bunuh 17 lelaki dan juga seorang necrophilex. Apa dia necrophilex ni? Necrophilex ni maksudnya seseorang yang mempunyai nafsu seksual terhadap mayat. Ish, creepy-nya. Dia antara pembunuh bersiri paling terkenal dengan sifat kejam dalam sejarah. Jeffrey boleh dikatakan antara top 3 pembunuh bersiri paling kejam. Dia bukan je bunuh mangsa-mangsa dia, malah sanggup makan anggota badan mangsa demi puaskan nafsu membunuhnya. Kes pembunuhan pertama Jeffrey berlaku pada 18 Jun 1978. Dia hentak kepala mangsa dengan gunakan dumbbell seberat 4.5 kg dan cekik mangsa sampai mati. Kemudian dia bedah badan mangsa selepas puaskan nafsunya. Dia tanam mayat mangsa kat belakang rumah. Tapi beberapa minggu lepas tu, dia gali balik bawa keluar semula mayat dan larutkan anggota badan mayat guna cecair kimia. Kemudian buang sisa-sisa badan tu kat dalam toilet. Aduhai. Disebabkan ketagih untuk membunuh, dia sanggup mengumpan seorang pelacur untuk melakukan hubungan seks dengannya di rumah. Selesai melakukan seks, dia cekik mangsa sampai mati dan biak mayat tu kat dalam bilik bawah tanah selama seminggu. Kemudian dia potong dan buang anggota badan mangsa kat dalam tong sampah. Mangsa terakhir Jeffrey merupakan penyebab dia ditangkap polis. Pada 22 Julai 1991, Jeffrey ajak seorang lelaki datang ke rumahnya untuk minum dan melakukan hubungan seks. Mangsa berjaya larikan diri dan nasib mangsa baik sebab 2 orang polis terlihat mangsa lari ketakutan dalam keadaan bogel di tengah jalan. Mangsa telah bawa 2 orang polis tu ke rumah Jeffrey. Polis menjumpai pelbagai gambar bogel milik mangsa yang telah dibunuh oleh Jeffrey sebelum ni. Jeffrey cuba larikan diri tapi tak berjaya. Polis juga jumpa 7 tengkorak, 2 hati manusia dan beberapa tangan manusia yang disimpan dalam peti sejuk di rumahnya.
Dia disabitkan kesalahan membunuh dan cuma diberi hukuman penjara seumur hidup kerana State of Wisconsin telah membubarkan hukuman mati pada tahun 1853. Apichai Onwisi. Kes ni baru je jadi dekat negara jiran kita, Thailand. Apichai Onwisi ditahan pada 20 Januari lalu selepas polis menemui 298 tulang manusia dalam kolam belakang rumahnya. Apichai ni anak ahli perniagaan kaya di Thailand. Bapa dia pun pernah didakwa membunuh remaja perempuan berusia 15 tahun pada tahun 1983. Dalam kes terbaru ni, Apichai ditahan di rumahnya selepas polis jumpa rangka kekasihnya dalam keadaan berbungkus dan ditanam berdekatan rumah dia. Keluarga mangsa dapat kenal pasti mangsa berdasarkan tatu ikan yang besar di belakang badan mayat wanita itu. Polis mengesyaki mungkin terdapat 2 lagi mayat wanita dicampak ke dalam kolam tersebut. Lalu, penyelam diarahkan masuk ke dalam kolam dan mengejutkan, mereka jumpa hampir 300 tulang manusia di dalamnya. Tak dapat dipastikan berapa jumlah mangsa. Namun, polis masih siasat kes ni dan cuba kenal pasti mangsa yang mungkin jadi korban Apichai. Kes ni jadi bualan mulut masyarakat Thailand dan media yang kaitkan Apichai dengan Ted Bundy yang dikenali kerana membunuh lebih 30 wanita di Amerika Syarikat. Polis dah tahan Apichai dan mereka akan lihat semula beberapa kes kehilangan wanita di sekitar kawasan tu sekiranya ia ada kaitan dengan lelaki berusia 40 tahun ini. Anyway, sampai di sini saja video kali ini. Kita jumpa lagi di next video. Dah!